Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Jihah binti Muhammad Asri bernama metrik I1910376. Saya akan membentangkan pertaminda dari bab 8 iaitu menjamin sistem maklumat, dan saya telah memilih subtopik 8.4 yang bertajuk apakah alat dan teknologi yang paling penting untuk melindungi sumber maklumat. Termasuk kepada poin yang pertama, iaitu pengurusan dan pengesahan identiti. Pengurusan dan pengesahan identiti adalah satu aktiviti untuk menyimpan semua hak istimewa pengguna secara automatik. Ia mengesahkan pengguna, melindungi identiti dan mengawal akses setiap pengguna. Pengesahan yang perlu dibuat adalah menerai sistem kata laluan. Sistem kata laluan hanya digunakan untuk pengguna yang dibenarkan sahaja. Yang kedua adalah token. Token ialah sebuah peranti fizikal. Ia menyerupai dengan kad pengenalan yang direka untuk membuktikan identiti seseorang pengguna. Yang ketiga adalah kad pintar. Kad pintar adalah sebuah peranti berukuran kad kredit yang mengandungi chip yang diformat dengan izin akses dan data yang lain. Dan yang keempat adalah pengesahan biometrik. Ia adalah satu sistem yang membaca dan mentafsirkan individu seperti cap jari dan suara untuk memberi atau menolak sesuatu akses. Yang kedua adalah firewall, sistem pengesanan pencerobohan perisian antivirus dan sistem pengurusan ancaman. Firewall atau tembok api adalah gabungan perkakasan dan perisian yang menghalang pengguna yang tidak dibenarkan untuk mengakses sesuatu rangkaian peribadi. Sistem pengesan dan pencerobohan pula adalah berfungsi untuk memantau dan meneliti sesuatu serangan. Perisian antivirus pula adalah digunakan untuk memeriksa komputer untuk mengetahui adanya perisian hasad dan sering juga dapat menghapuskannya. Ia memerlukan pengemas kinian yang berterusan. Yang keempat adalah sistem pengurusan ancaman. Ia membantu sesebuah perniagaan untuk mengurangkan kos dan meningkatkan pengurusan. Poin yang ketiga adalah rangkaian tanpa wayar. Rangkaian tanpa wayar adalah sesebuah keselamatan WEP dengan memberikan beberapa keselamatan dengan menetapkan nama untuk rangkaian SSID dan menggunakan teknologi VPN. Wi-Fi Alliance menyelesaikan spesifikasi WAP2 dengan menggantikan WEP, di mana ia menggunakan standard yang lebih kuat, di mana ia boleh menukar kunci secara berterusan dan mengesahkan sesuatu sistem yang disulitkan dengan pelayan pusat. Poin yang keempat adalah penyulitan. Apa itu penyulitan? Penyulitan adalah mengubah teks atau data menjadi teks sifar, di mana ia tidak akan dapat dibaca oleh penerima yang tidak disengajakan. Terdapat dua kaedah dalam penyulitan, iaitu penyulitan kunci simetri dan penyulitan kunci awam. Dalam penyulitan kunci simetri, pengirim dan penerima akan menggunakan kunci tunggal yang dikongsi. Dan dalam penyulitan kunci awam, ia menggunakan dua kunci yang berkaitan dengan matematik, iaitu kunci awam dan kunci peribadi. Pengirim akan menyulitkan mesej dengan kunci awam penerima dan penerima akan menyulitkan dengan kunci peribadi. Seterusnya kita masuk pula kepada sijil digital. Apa itu sijil digital? Ia adalah sebuah fail data yang digunakan untuk menetapkan identiti pengguna dan aset elektronik untuk melindungi transaksi dalam talian. Ia menggunakan pihak ketiga yang dipercayai atau dipanggil sebagai perakuan pihak berkuasa untuk mengesahkan sesuatu identiti pengguna. Certification Authority
ataupun pihak berkuasa akan mengesahkan identiti pengguna menyimpan maklumat di pelayan CA dan akan menghasilkan CD digital yang dienkripsi yang mengandungi maklumat ID pemilik dan salinan kunci awam pemilik. Infrastruktur kunci awam. Ia adalah penggunaan kriptografi kunci awam yang bekerja dengan pihak berkuasa. Ia digunakan secara meluas dalam perkhidmatan e-commerce. Seterusnya adalah memastikan ketersediaan sistem. Oleh kerana syarikat semakin bergantung pada rangkaian digital untuk hasil dan operasi, mereka perlu mengambil langkah tambahan untuk memastikan bahawa sistem dan aplikasinya sentiasa ada. Yang pertama adalah sistem komputer yang bertolak ansur. Ia digunakan untuk ketersediaan berterusan, misalnya dalam pasaran saham. Ia mengandungi komponen perkakasan, perisian dan bekalan kuasa yang berlebihan yang membolehkan persekitaran menyediakan perkhidmatan berterusan tanpa gangguan. Yang kedua adalah perkomputeran yang mempunyai ketersediaan yang tinggi. Ia membantu pulih dengan cepat dari sesuatu kerosakan. Yang ketiga adalah pengkomputeran berorientasikan pemulihan, iaitu ia merancang sistem pulih dengan cepat. Yang keempat adalah mengawal rangkaian lalu lintas. Ia memeriksa fail data dan menyusun bahan dalam talian. Dan yang seterusnya, yang kelima adalah keselamatan dari sumber luar. Ia menggunakan keselamatan dari sumber luar iaitu perkhidmatan keselamatan terurus. Mereka akan memantau aktiviti rangkaian dan melakukan ujian kerentanan dan pengesanan pencerobohan. Poin yang keenam adalah isu keselamatan untuk perkomputeran awam dan platform digital mudah alih. Okey. Ia menggunakan keselamatan awam ataupun disebut sebagai security in the cloud. Ia berfungsi sebagai dia meletakkan tanggungjawab keselamatan pada syarikat yang memiliki data. Syarikat mesti memastikan penyedia memberikan perlindungan yang mencukupi. Ia juga harus melindungi platform mudah alih. Dasar keselamatan harus merangkumi keperluan khas untuk peranti mudah alih. Antara alat pengurusan peranti mudah alih adalah kebenaran rekod inventory, kawal kemas kini, kunci atau padakan peranti yang hilang dan penyulitan. Peranti mudah alih yang mengakses sistem dan data korporat memerlukan satu perlindungan khas. Syarikat haruslah memastikan bahawa polisi keselamatan korporat mereka merangkumi peranti mudah alih dengan perincian tambahan mengenai bagaimana peranti mudah alih itu harus disokong, dilindungi dan digunakan. Mereka memerlukan alat pengurusan peranti mudah alih untuk membenarkan semua peranti yang digunakan untuk menyimpan rekod inventory yang tepat pada semua peranti mudah alih. Firma juga haruslah mengembangkan garis panduan yang menetapkan platform mudah alih diluluskan dan aplikasi perisian serta perisian dan prosedur yang diperlukan untuk mengakses korporat yang jauh. Dasar keselamatan mudah alih organisasi harus melarang pekerja menggunakan aplikasi berasaskan pengguna tanpa jaminan untuk memindahkan dan menyimpan dokumen fail untuk menghantar dokumen tersebut kepada diri sendiri melalui email tanpa penyulitan. Dan poin yang terakhir adalah memastikan kualiti perisian. Untuk memastikan kualiti perisian, mereka hendaklah melaksanakan keselamatan dan kawalan yang berkesan supaya organisasi ini dapat meningkatkan kualiti dan kebolehpercayaan sistem dengan menggunakan dan meneliti metrik perisian. Setakat itu saja pembentangan dari saya. Terima kasih semua.